Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Moderator. Terima kasih banyak-banyak kepada Pusat Islam Sultan Mahmud, Universiti Malaysia Terengganu, seluruh para pensyarah yang saya hormati, seluruh mahasiswa dan mahasiswi, dan tidak dilupakan seluruh para muslimin dan muslimat yang menonton topik yang bakal kita kupaskan pada tempoh 1 jam yang sangat terbatas sebenarnya, untuk berbicara tentang tadabbur surah Ar-Rahman. Sebagai mukaddimah, surah Ar-Rahman adalah surah yang ke-55 di dalam Al-Quran. Surah sebelumnya adalah surah Al-Qamar, surah yang menceritakan tentang peristiwa bulan terbelah pada satu ketika dahulu di zaman perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Bijaksana meletakkan surah tentang namanya yang paling banyak di dalam Al-Quran, yang Maha Pengasih, ya, selepas surah Al-Qamar. Fakta penting sebelum kita berjalan dengan suratul Rahman, bahawasanya suratul Rahman ini mengandungi 78 ayat, 351 kalimah dan 1306 huruf. Saya sebut perkara ni supaya kita faham satu perkara. 1 jam tidak akan memberikan keadilan kepada 351 kalimah dalam surah ini. Ya, kerana belajar ilmu tafsir sebenarnya memerlukan kepada kita meneliti setiap patah perkataan, berikan hak kepada setiap perkataan. Dalam ilmu tajwid kita diajar setiap huruf ada haknya, maka sebutlah dengan betul lafaz kepada huruf-huruf berkenaan, barisnya, dan jangan sekali-kali melanggar, ya, hukum dan hak setiap huruf. Maka lahirlah ilmu tajwid. Tajwid adalah ilmu untuk kita baca dengan betul setiap huruf-huruf bahasa Arab, ya. Tetapi ada satu lagi perkara selain daripada tajwid, iaitulah tadabbur. Tadabbur adalah setiap ayat ada haknya, iaitulah jelas makna ayat berkenaan. Jadi kita takkan mampu melakukan, ya, kefahaman yang menyeluruh kepada setiap ayat dalam suratul Rahman kerana tempoh yang terbatas yang kita ada pada pagi ini, ya, pagi 20 Ramadan Al-Mubarak. Semoga Allah mengampunkan seluruh para penonton kerana memilih untuk mendengar majlis ilmu Al-Quran pada pagi ini, dan semoga Allah memilih yang mendengar dan semua yang tidak mampu mendengar dapat menemui malam Lailatul Qadar, dan kalaupun tidak bertemu dengan malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala bagi ganjaran yang berlipat kali ganda di malam-malam kalian bangun di waktu malam-malam Ramadan. Surah ini, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, jumhur ulama menyatakan Makkiyah. Ya, barangkali mushaf anda tertulis Madaniyah, tetapi kita ambillah pendapat jumhur bahawasanya surah ini surah Makkiyah, dan surah ini berada pada juzuk 27, dan ia adalah surah yang menceritakan tentang apa tu? Mari kita bincang sama-sama. Kalau tadi moderator sebut surah ini antara keunikannya adalah adanya ayat yang berulang 31 kali. Itu satu daripada 6 keunikan suratul Rahman yang bakal saya kongsikan, ya. Dan 6 keunikan ini telah saya fikirkan apakah bentuk akronim untuk memudahkan ingatan rakan-rakan penonton. Dan saya cuba nak akronimkan dengan perkataan Rahman itu sendiri, R-A-H
R-A-H-M-A-N. Lalu mari kita pergi kepada R yang pertama. Keunikan surah Ar-Rahman adalah terletak pada rahmat Al-Quran diturunkan. Ayat yang saya bacakan di awal tadi 1 hingga 4 menunjukkan Al-Quran diturunkan sebagai rahmat. Apa maksud Al-Quran diturunkan sebagai rahmat? Ya, pertama sekali ayat itu Ar-Rahman 'allamal Quran, yang maha pengasih, yang terus menerus mendidik Al-Quran. Khalaqal insan 'allamahul bayan, yang mencipta manusia dan terus menerus mengajar Al-Bayan. Al-Bayan ini maksudnya izharu, ya, menjelaskan apa yang terbuku dalam hati sehingga pihak yang mendengar memahami. Dalam bahasa mudah barangkali komunikasi, ya, berlakunya dua pihak, interaksi, lalu kita dapat mengutarakan apa yang tersimpan dalam hati kita, dalam dhamir kita, ya, sama ada berbentuk lisan atau tulisan, dan pihak yang satu lagi dapat memahami apa yang kita kata, lalu dia dapat menunaikan hajat kita. Ini al-bayan, antara yang dikupas oleh para ulama. Jadi perhatikan elok-elok, ya, macam mana Quran ini, ya, Quran yang menjadi sebab, ya, Ramadan al-Mubarak dimuliakan Allah kerana Quran turun, ya. Jadi ayat 1 hingga 4 menjelaskan Al-Quran ini, ya. Sebelum kita baca Quran, kita kena ada satu mindset, ia adalah rahmat daripada Allah. Ini adalah kalam yang datang daripada Yang Maha Pengasih kepada saya. Jadi pertama sekali Allah Ta'ala sebut Al-Quran, baru Allah Ta'ala sebut manusia diciptakan. Allah Ta'ala sebut Al-Quran dahulu, yang bakal mengandungi pelbagai pengajaran yang relevan dengan kehidupan manusia. Baru Allah Ta'ala sebut manusia diciptakan. Ini menunjukkan Allah Ta'ala maha mengetahui semasa, ya, menjadikan Al-Quran, ya, sebagai kalamnya. Sebelum manusia dicipta, Al-Quran sudah, ya, sempurna untuk menjawab persoalan manusia. Bukan hanya zaman 1400 tahun dahulu sahaja ketika Al-Quran diturunkan. Seluruh manusia yang diciptakan Allah, ya, sampai hari kiamat, ya, umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, segala persoalan yang bermain dalam fikiran anda dan saya, Al-Quran memberi jawapan sebenarnya. Al-Quran memberi jawapan sebenarnya. Dan buktinya adalah, lihat bagaimana Al-Quran semasa diturunkan. Live Al-Quran diturunkan memang berorientasikan problem oriented, ya, problem solving oriented. Sebab itu Al-Quran mengambil masa 22 tahun, 23 tahun. Kerana apa? Kerana Al-Quran tidak turun banyak-banyak. Al-Quran turun berdasarkan masalah manusia ketika itu di Mekah dan ketika itu di Madinah. Jadi apa hikmah Quran turun berdasarkan masalah semasa? Nak buktikan Quran menjawab persoalan manusia. Sebab tu Quran dah sempurna sebelum manusia lahir ke dunia. Quran menjawab semua persoalan. Baki lagi macam mana nak cari jawapan dalam Quran? Yang tu ada ilmu lah. Ya, saya ada masalah tekanan perasaan. Ya, saya ada masalah kesihatan, Ustaz. Saya ada masalah pendapatan waktu PKP ni sekarang, Ustaz. Saya kena buang kerja, Ustaz. Saya rasa saya kena itu, ada banyak masalah tasaulat, ya, yang menyebabkan kita bertanya soalan. Sebenarnya Quran beri jawapan. Yas'alunaka, Quran beri jawapan. Yas'alunaka, Quran beri jawapan. Ya, jadi ini hikmah yang pertama. Kenapa uslub ayat 1 hingga 4 starting dengan Quran, baru penciptaan manusia, ya. Sedangkan logiknya manusia kena lahir dulu baru boleh baca Quran.
Tetapi bukan flow itu yang Allah Ta'ala nak sebutkan kepada kita. Allah Ta'ala nak kata kesempurnaan Al-Quran adalah sebelum kalian lahir ke dunia, sebelum kalian diciptakan, yang menciptakan kalian sudah mengetahui masalah yang bakal kalian hadapi. Manusia ni walau duduk kat negara mana pun, bercakap dalam bahasa apa pun, ya, dan duduk pada zaman mana pun, perangai manusia sama sahaja. Yang berbeza hanya bahasa, yang berbeza barangkali kulit muka, yang berbeza barangkali dia duduk dekat Eropah, kita duduk dekat Asia. Tetapi tasyabahat qulubuhum, hati manusia sama sahaja. Punca masalah yang berlaku banyak di luar sana, daripada jenayahnya dan segala macamnya, adalah segalanya bermula daripada apa dalam dada kita. Percayalah tuan-tuan, segala masalah besar-besar di luar sana semuanya bermula daripada apa dalam dada kita, namanya hati. Mula daripada hasad dengki, masalah mula berlaku dengan lebih hebat. Mula daripada bakhil, kedekut, penyakit hati, sangka buruk, tu yang jadi makin merebak, ya, dan makin nampak kesan berantai, ya, masalah yang berpunca daripada hati. Nombor satu, kita belajar daripada susun At-Tur ayat 1 hingga 4. Susun At-Tur ayat 1 hingga 4 juga menunjukkan Al-Quran mesti disebarkan. Al-Quran mesti disebarkan. Ya, perkataan penting Al-Bayan. Al-Bayan adalah ayat yang datang selepas Allah berbicara tentang manusia yang diberikan akal, yang ni yang membezakan manusia daripada binatang. Ya, manusia diberikan ahsani taqwim, Allah bagi kesempurnaan kepada manusia, dan di antara kesempurnaan itu adalah akal, la'allakum ta'qilun. Maka adakah kamu yang dikurniakan akal, wahai manusia, merenung Al-Quran yang diturunkan kepada kamu? Al-Quran yang ada, yang kita baca, jangan sekadar membaca. Allah ciptakan kita bukan sekadar boleh membaca. Allah ciptakan kita dengan kemampuan untuk menggunakan kognitif kita bagi memahami apa agaknya Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Lalu tadabbur pun berlaku, tafsir pun berlaku. Sebagai seorang manusia yang Allah kurniakan potensi, kita bukan binatang yang tak boleh faham apa yang ditulis. Bahkan kita boleh memahami dan menghayati apa yang tertulis. Penghayatan. Saya teringat kata-kata Profesor Madya Dr. Wifaq daripada USIM ketika online dengan beliau 2-3 hari lepas. Perkataan hayatun, penghayatan itu sendiri besar maknanya dalam bahasa Melayu. Ia berasal daripada bahasa Arab. Hayatun, artinya penghayatan Al-Quran seharusnya mencorak hayatukum. Penghayatan maksudnya kesan Quran adalah kepada hidup kamu. Jadi macam mana Quran yang kita baca boleh mengubah perangai kita? Macam mana Quran yang kita baca sebagaimana generasi dahulu? Generasi dahulu Quran bukan hanya menjawab persoalan diorang, Quran mengubah hati diorang dan mengubah perangai tingkah laku Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, melahirkan sebaik-baik generasi. Orang Arab dulu sebelum Quran diturunkan, mereka adalah bangsa kabilah yang tak dikenali langsung oleh mana-mana empire dunia. Negara-negara di sekeliling tanah Arab tak pandang pun negara Arab ni. Bergaduh sesama sendiri dengan perangai-perangai jahiliah. Tetapi apa sebab Quran turun pada bangsa Arab? Kenapa Quran turun pada bangsa Arab? Kenapa tak turun dekat Yunani, Romawi, Parsi? Kenapa turun kepada masyarakat yang butuh huruf? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ummi juga. Sebab Allah Ta'ala nak kita zoom in. Allah Ta'ala nak kita tengok. Kau tengok kesan Quran kepada bangsa yang tak ada apa-apa. Orang kata apa? Scratch. Kosong. Kalau Yunani itu advance, kalau Parsi itu advance, kalau Romawi itu advance, ada Aristotle, ada Plato, ada Socrates, advance depa ni. Ya, tetapi kamu tengok bangsa Arab yang kosong, yang tak ada apa-apa yang boleh dibanggakan, tak ada sumbangan kepada dunia waktu tu. Ya, tetapi bila Quran turun kepada bangsa ini, Quran telah mengubah bangsa ini kepada bangsa yang dihormati oleh Parsi dan Romawi, bahkan mengalahkan Parsi dan Romawi. Ini semua berlaku sebab apa, tuan-tuan? Quran tidak dipendam. Penghayatan Al-Quran disebarkan. Sebab itulah Al-Bayan penting di sini. Allah Ta'ala menurunkan satu surah namanya Ar-Rahman, kerana dalam surah ini ada pelbagai alam yang anda kena mengembara.
Ya, barang siapa baca suratul Rahman, dia akan mendapati surah ini ada dua bahagian. Allah Ta'ala bawa kita dengan fizikal punya alam. Kemudian Allah Ta'ala bawa kita kepada alam yang kita tak nampak metafiziknya itu. Allah mulakan dengan cerita alam di dunia. Allah bawa kita mengembara pergi kepada kebun yang ada buah-buahan, ada pokok kurma dengan kelopak mayang, ada biji-bijian yang berkulit dan bunga-bungaan. Allah Ta'ala bawa kita berjalan. Tetapi bukti kamu tengok, bukti kamu dengar, bukti kamu bau wangi kebun berkenaan adalah adanya expression. Leganya duduk kat kebun ni. Kita melahirkan kedamaian, kita menzahirkan perasaan. Ini bayan. Jadi kedamaian Al-Quran, ketenangan Al-Quran, seronok dapat pengajaran daripada Al-Quran. Apa jadi pada pesakit bila diberikan ubat yang menyelesaikan sakitnya? For sure dia akan bayan, dia akan buka mulut bagi tahu seluruh dunia sebagaimana apa yang dilakukan oleh ahli-ahli sihir Fir'aun. Mereka bila dapat iman daripada wahyu dan ayat Allah depan mata mereka, mereka bukan duduk senyap di takut pada Fir'aun. Mereka bersuara dengan penuh keberanian. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Ya, walaupun Fir'aun mengancam mereka untuk dibunuh, tetapi iman telah jatuh ke dalam hati mereka dan tidak ada yang boleh menghalang iman itu bertapak dalam hati mereka sampai mati. Allahu Akbar. Kat mana kita nak letak cerita lelaki dari hujung kota dalam surah Yasin? Kat mana kita nak letak cerita penasihat Fir'aun dalam surah Ghafir? Ini tokoh-tokoh yang bayan, yang sebarkan Quran, balighu anni walau ayah. Mereka sebarkan ayat Allah. Orang berubah, orang tak berubah tu nombor dua. Yang penting kita menyampaikan ke tidak. Luqman buka mulut bagi tahu anak. Anak tak respon, Quran tak rakam respon anak. Sebab apa natijah itu bukan persoalan. Yang penting usaha kamu. Wa ma alaina illal balagh. Balaghul mubin. Balaghul mubin. Ya, abana. Ya, yang juga membentuk perkataan bayan. Jadi rahmat Al-Quran adalah terletak pada 4 ayat pertama. Ya, itu ataupun poin yang pertama menariknya mengenai surah Ar-Rahman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada akronim A. Clear kan rakan-rakan yang menonton? Clear kan suara saya kan? InsyaAllah. Okey, A adalah ayat yang sama 31 kali. Jom kita bincang. Quran tidak pernah membosankan. Ada surah yang mana ayatnya tak pernah berulang. Ada surah yang perkataannya tak pernah berulang di tempat lain. Ada surah Ustaz moderator sebutkan tadi berulang 4 kali. Tetapi surah kali ini 31 kali. Kat sini sudah menunjukkan Quran tidak pernah menghidangkan pada anda makanan yang sama. Quran sentiasa membawa kejutan kepada anda. Alamak, kali ini 31 kali. Pelik benar kali ini. Jadi ia mencetuskan persoalan, apa hikmah 31 kali diulang? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang bermaksud, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang mana kamu berdua dustakan berkali-kali. Ya, berlaku diulang. Ya, kalau kita baca Kompas 114 ni, ya, siapa tulis pun tak tahu ni, ya, iaitulah ayat 13, 16, 18 sampai 77 adalah ayat-ayat yang berulang. Tuan-tuan, rakan-rakan sekalian, ada banyak hikmah di sebalik berulangnya 31 kali. Yang pertama, Allah Ta'ala nak ajar, ni para ulama kita kupas, ya. Yang pertama, Allah Ta'ala nak ajar, ya, kamu jangan rasa bosan bila ada pengulangan. Pengulangan berkenaan adalah penegasan mesej utama. Kadang mak panggil kali pertama sahur, tak dengar anak tu. Kali kedua bangun sahur nak, pukul 5.30 dah ni, lagi 15 minit nak habis imsaknya. Anak tak bangun juga. Kali ketiga, kali keempat baru anak tu bangun barangkali. Dan intonasi barangkali berbeza. Sahur lah. Kan? Jadi berulang banyak kali bukan sebab marah. Sebab mak sayang. Mak tak nak kamu yang umur 9 tahun, ya, kali ni nak buat catatan sejarah boleh berjaya puasa penuh, ya, tak nak miss pengalaman puasa penuh tu. Mak sayang, bukan mak marah.
Jadi walillahil mathalil a'la. Pengulangan banyak kali adalah pujuk, ya, pujuk rayu dalam kelas. Siapa tak faham? Okey, ada budak angkat tangan. Okey, lalu budak tu pun kita jumpalah dia dekat kantin sekolah, katakan, okey, tadi kat mana tak fahamnya? Ya, budak tu pun kata ada satu subjek ni saya tak faham lah, cikgu mengajar. Kita pun terangkan. Budak tu masih tak faham. Kita pun bawa pergi rumah. Kita siap tuitionkan khas dekat rumah lagi. Ya, kita ajar dia benda sama yang dia tak faham, dia still tak faham. Dan guru berkenaan berulang kali berusaha untuk mengulang. Ini menunjukkan apa? Guru berkenaan sangat sayang. Tak nak dia gagal dalam peperiksaan. Jadi hikmah pengulangan di sini bukan sekadar pengulangan. Ia adalah penegasan agar kamu faham. Mesej utama yang nak diselamatkan. Mesej utama yang nak disampaikan. Aku nak selamatkan kamu. Aku nak selamatkan kamu. Tuan-tuan, kenapa bila kita naik kereta kan, dia punya tanda tu berkali-kali berulang? Kenapa tak sekali je? Kita naik motor kan, kita bagi isyarat kanan, kita nak ke kanan, kita nak ke kiri. Kenapa kena klik banyak kali? Sebab orang lalai, orang tak perasan. Kalau kita buat sekali, dia tak perasan, kita nak belok, dia straight, dia langgar kita. Tetapi bila berkali-kali dan kita dalam kereta pun berulang kali, ya, kita faham. Ya, pengulangan itu ada tujuan supaya orang yang tak berapa dengar tu akhir terperasan dengan mana-mana kali keberapa yang dia terdengar. Ini hikmah yang pertama. Pengulangan di dalam Al-Quran menunjukkan penegasan, taukid. Dan ia mengajar kita Quran 114 surah, walaupun ada pelbagai cerita, ada mesej yang berulang. Ini disebut dalam surah Az-Zumar mutasyabihan. Dia punya mesejnya sama, ada mirip-mirip. Ya, surah-surah di dalam Quran mesti memperkenalkan siapa Allah. Mesti ada sesuatu membabitkan kita kenal Allah. Mesti memerangi, ya, syirik. Mesti berbicara tentang hari kiamat. Ini mesej yang sama diulang-ulang dalam 114 surah. Tetapi jangan rasa bosan. Sama dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dia diulang. Bukan sebab aku nak menyebabkan kamu bosan. Aku nak kamu faham satu perkara penting yang Al-Quran diturunkan adalah kerana ni. Kerana apa? Manusia tak bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi itu nombor satu, hikmah berulang. Yang kedua, hikmah berulang, ya, adalah untuk tujuan, ya, untuk tujuan mengajar kita, ya, apa makna tadabbur. Tadabbur ni apa, tuan-tuan? Saya selalu sebut, tafsir adalah makna tersurat ayat berkenaan. Kita jawab satu soalan, maka ilmu tafsir diperlukan. Apa makna ayat ni, Ustaz? Itu tafsir. Tetapi tadabbur adalah mengapa ayat ni ditujukan kepada saya. Itu tadabbur. Kita berfikir dengan panjang, agaknya kenapa ya ayat ini ditujukan pada saya? Ya, sama ada ia perumpamaan, sama ada ia cerita, sama ada ia adalah ayat akhirat. Kenapa Allah tujukan pada saya sekarang? Mesti ada sebab. So tafsir adalah apa makna ayat ini. Ya, it is a matter of what. Tetapi apabila kita tadabbur, dia adalah soal mengapa ayat ni ditujukan pada saya, di mana saya dalam ayat ini. Itu tadabbur. Jadi untuk anda menemui anda dalam ayat-ayat Allah, seolah-olah ayat-ayat Allah berbicara dengan anda, maka jangan baca cepat sangat, jangan berpindah dari ayat ke ayat cepat sangat. Barangkali farji'il basar, ulang balik ayat tu. So pengulangan 31 kali ni ada hikmah. Allah Ta'ala nak ajar Quran, kalau nak memberikan kesan sampai melakukan bayan, Quran memberikan petunjuk sampai kita nak share pada seluruh dunia betapa Quran telah merawat sakit kita, ya, maka kita kena ada satu adab dengan Quran, iaitulah, ya, mengulang ayat tertentu berkali-kali kerana pada ayat berkenaan ada makna yang besar dalam kehidupan. Ya, tidak sedikit para salaf yang mengulang ayat yang sama, ya, apabila membaca sesuatu surah.
Ya, kerana apa? Kerana pengulangan adalah bertujuan untuk memperingatkan. Barangkali baca tadi tak berapa fokus sebab anak menangis contohnya, maka kita ulang balik. Oh, baru sampai mesej Allah kepada saya. Jadi pengulangan ini mengajar kita makna tadabbur sebenarnya. Tadabbur ini boleh berlaku dengan anda mengulang soalan. Anda mengulang ayat berkenaan. Sebab tadi baca tak fokus. Ya, tadi baca ada notification dekat Facebook mengganggu. Ya, tetapi ulang balik baca, maka insya-Allah mudah-mudahan tidak ada satu kalimah pun kita abaikan. Ya, jadi ini hikmah daripada kita mengulang surah Ar-Rahman ini mengajar kita kepentingan mengulang, supaya dengan mengulang inilah kamu akan dapat menikmati Al-Quran. Sebab tu jangan bangga bila dah khatam Quran. Ya, jangan bangga dapat khatam Quran. Ya, baca balik, jangan sombong. Ulang balik baca. Ya, sebab tu ulama-ulama hebat, ulama-ulama hebat yang menulis tafsir, ada yang menulis tafsir yang hebat-hebat seperti tafsir Al-Azhar, seperti tafsir fi Zilalil Quran. Mereka menulis tafsir dari dalam penjara. Sebab apa? Penjara adalah tempat terbaik nak ulang Quran, nak ulang baca Quran. Sebab tak ada benda lain nak buat. Khatam berapa kali pun tak tahu dah. So, bila diorang ulang Quran, mereka jumpa benda baru. Mereka ulang Quran, mereka jumpa benda baru. Saya teringat kata-kata Al-Allamah Dr. Ali Muhyiddin Al-Qarahdari. Dia menulis satu kitab, Yusuf Qudwah. Nabi Yusuf sebagai qudwah kepada kaum muslimin yang hidup di negara bukan muslim. Dia kata, aku telah menulis satu karya, Nahnu wal Akhar, tentang surah Yusuf, selama 10 tahun aku menghasilkan karya berkenaan. Saya tengok dia punya wording, tetapi ada satu karya yang bestseller. Semua khutbah, semua fuqaha, semua ramai para ulama memuji karya berkenaan, memuji karya Nahnu wal Akhar berkenaan. 10 tahun lepas punya cerita. Tetapi bila dia ulang balik surah Yusuf, kerana ada soalan banyak daripada kaum muslimin di negara Eropah yang dia tak jawab dalam buku berkenaan. Bila dia ulang balik, dia kata, aku menemui sesuatu yang aku tak temui masa aku tulis Nahnu wal Akhar. Lalu dia menulis kitab yang baru yang tidak ada di dalamnya apa yang dia dah tulis dalam Nahnu wal Akhar. Ini sikap para ulama. Tuan-tuan kalau baca karya-karya para ulama, ini mereka sebut dalam mukaddimah, iaitulah i'adatun nazar. Al-Quran ini keajaibannya adalah bila kita mengulang, dan jangan gopoh nak pindah dari ayat ke ayat, melainkan kita sudah merasakan yang kita sudah boleh sampai maksud ayat berkenaan. Jadi ini antara hikmah berlakunya pengulangan dalam surah Ar-Rahman, supaya kamu benar-benar menjadi orang yang belajar bagaimana nak melakukan tadabbur. Yang ketiga, hikmah kita ulang ni. Hikmah ulang ni, tuan-tuan, rakan-rakan semua, kita tak jumpa benda sama sebenarnya walaupun ulang. Walaupun kita ulang, sepatutnya kita tak jumpa benda sama, sebab Quran bukan kalam makhluk. Allah Ta'ala menurunkan Quran, bila berlaku pengulangan, sebenarnya dia bukan mendatangkan makna yang sama. Quran bila mengulang, dia membawa makna yang baru bergantung kepada kamu punya tadabbur. Sebab itu dalam surah Ar-Rahman, tuan-tuan akan dapati Allah Ta'ala akan sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, package sekali dengan ayat sebelum. Ini menunjukkan ala. Okey, mari kita faham dahulu ala ini apa. Ala ini disebut oleh para ulama jumhur sebagai nikmat. Nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Tetapi ada yang membezakan nikmat ni'am dengan ala. Ala. Iaitulah nikmat adalah apa jua yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Tetapi ala adalah nikmat-nikmat yang besar-besar sahaja. Umpamanya beginilah, walillahil mathalil a'la. Seorang yang bekerja dapat gaji 3,000. Itu nikmat. Tapi nikmat biasa, dah boleh agak dapat 3,000.
Tetapi tiba-tiba satu hari dia dapat 30,000 dan dia tanya majikan, kenapa saya dapat 30,000? Daripada siapa saya dapat 30,000 tambah 27,000 ni? Jadi 30,000 berkenaan adalah nikmat yang besar yang bernama ala, berbanding 3,000 tadi adalah nilai yang sudah biasa diperolehi. Allahu Akbar. Jadi apa yang diumumkan pada ala adalah mesti merujuk ayat sebelum. Ini dipanggil teks dengan konteks. Maka saya ambil contoh ya. Allah Ta'ala sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ayat yang kita ambil contoh ayat yang ke-13. Ayat 13. Apa beza ayat 13 dengan ayat 16? Sama je tu. Ya, sama je. Dah orang boleh hafal suratul Rahman ni sebab ayat tu sama je. Padahal berbeza. Ya, memang terjemahan kata alaq di situ adalah nikmat yang besar, ayat 13 ke ayat 16 ke nikmat belaka. Tetapi kita bila nak tadabbur, bila kita nak menjiwai, kita nak faham apa nikmat yang biasa aku dustakan, maka sebenarnya nikmat di situ very specific. Very specific. Allah sebut alaq tetapi dengan maksud yang very specific, iaitulah ayat sebelumnya. Sebagai contoh, pada ayat 13, nikmat yang dimaksudkan pada alaq di sini adalah nikmat tumbuh-tumbuhan, ya, seperti pohon kurma yang mempunyai kelopak mayangnya, ya, yang menghasilkan buah-buahan yang berdaun dan berbau dari kejauhan. Okey, apa agaknya nikmat? Mari kita lihat gambaran kebun berkenaan dengan pandangan nikmat. Agaknya apa yang kita dustakan? Ya, barangkali ya, makanan-makanan ini memberikan kesihatan pada tubuh kita. Dia memberikan kita vitamin C, dia memberikan kita banyak, ya, imunisasi. Tetapi kita tak pernah menghadirkan kesyukuran pada apa yang Allah Ta'ala tumbuhkan untuk lindung tubuh kita. Kita berbuka puasa dengan tamar, ya, kita habiskan sahur dengan tamar. Kelebihan tamar tu sendiri apa dia? Jadi orang yang tahu namanya saintis, dia akan bersyukur pada Allah. Okey, jadi alaq di situ adalah nikmat makanan dan kebun-kebun yang mendamaikan jiwa kamu. Orang stres, dia tak pergi ke tempat kenderaan bising. Orang stres akan cari tempat-tempat yang mendamaikan, macam Cameron Highland ke apa kan. Tetapi bila alaq pada ayat 16, dia tidak lagi berbicara pasal kebun. Alaq di sini merujuk kepada penciptaan manusia dan penciptaan jin. Maknanya unsur penciptaan yang berbeza, yang menunjukkan, ya, manusia punyai kelebihan berbanding jin. Ya, kerana Allah sebut manusia dulu, baru Allah Ta'ala sebut jin. Dulu iblis daripada bangsa jin mendabik dada ke atas Adam alaihi salam, manusia yang diciptakan. Tetapi uslub ayat ini menyebut insan terlebih dahulu kal fakhar, ya, yang diciptakan daripada tanah liat kering seperti tembikar. Kemudian baru Allah Ta'ala sebut pasal jin yang diciptakan daripada nyalaan api. Antara nikmat berdasarkan ayat-ayat ini adalah Allah bagi kelebihan pada manusia, sesuatu yang Allah tak beri kepada jin. Allah lah jadikan kamu khalifah. Sebab tu surah ni, tuan-tuan, walaupun berbicara mengenai manusia dan jin, tetapi startingnya adalah khalaqal insan. Ayat ketiga tu khalaqal insan. Allah sebut manusia dulu. Walaupun kejap lagi ayat-ayat seterusnya Allah sebut jin manusia, kuma fabi ayyi ala'i rabbikuma. Tapi mulianya manusia adalah kerana mereka diberikan upaya tertentu untuk menggalas tugas khalifah. Jadi kita dustakan ketidak nikmat Allah pilih kita dengan kelebihan-kelebihan tertentu pada unsur penciptaan. Jadi lihat ayat sebelum, dia membantu kita memberikan makna alaq di situ. So kalau kita tak boleh faham apa alaq di situ, ulang balik daripada 2-3 ayat sebelumnya. Ya, wallahu alam. Jadi jangan cepat baca. Saya nak ambil kesempatan ini memberikan peringatan daripada seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Beliau memberikan makna tadabbur kepada kita. Demi Allah, bukanlah tadabbur itu dengan menghafal huruf-hurufnya.
dan menghilangkan hududnya. Maksud menghilangkan hudud adalah saudara baca ya tanpa berhenti. Sedangkan surah itu ada 3 ayat, anda baca satu nafas sahaja. Ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini orang yang menghilangkan batas yang Allah Taala letak. Ayat tu Allah pecah jadi 3, kita baca satu. Ini orang yang menghilangkan batas dan hudud. Maka demi Allah, bukanlah tadabbur kepada Al-Quran hanya dengan menghafal huruf-huruf ini atau menghilangkan batasan yang telah ditetapkan. Lalu salah seorang dari kalangan mereka berkata, aku telah membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu tidak kelihatan pada perilaku dan amalannya. Memang deep tuan-tuan apa yang disebut oleh Al-Hasan Al-Basri ini. Quran mengubah kita tak dari ayat ke ayat tu. Jadi janganlah sekadar kuantiti ayat yang kita kejar tanpa mengambil kira kualiti ayat, ya, kualiti kefahaman dan penghayatan ayat berkenaan. Baik, mudah-mudahan rakan-rakan guru-guru semua dapat R dan E. Sekarang kita pergi kepada H. Okey, rakan-rakan haji saya pun, ya, harapnya clear lah apa yang saya sampaikan ni. H adalah, okey, apa lagi yang menarik tentang suratul Rahman? Kerana adanya hadis, ya, adanya hadis yang sahih mengenai jin telah respon kepada 31 ayat berulang tadi. Mari kita lihat hadis berkenaan. Ya, kalau kita baca Kompas 114 ni ada ya di situ matan hadis berkenaan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis berstatus hasan. Ya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabih. Nabi keluar, ya, Nabi keluar menemui para sahabat, membacakan faqara'a alaihim suratul Rahmani. Nabi membacakan suratul Rahmani min awwaliha ila akhiriha, daripada awal hingga ke akhir, ya. Fasakatu, lalu kesemua mereka berdiam diri. Okey, para sahabat berdiam diri kerana mereka memberi perhatian kepada bacaan Nabi Al-Quran. Ya, seolah-olah Al-Quran baru diturunkan, Suratul Rahman seperti baru diturunkan. Tadabbur para sahabat adalah letak tepi semua ya keduniaan ni. Mereka fasakatu, fa'ansitu, ya, mereka mendengar dengan teliti. So tidak ada salah pun para sahabat, kerana mereka mendengar dengan teliti. Gadget semua letak tepi. Tetapi rupa-rupanya Nabi kata, faqala laqad qara'tuha 'alal jin lailatal jin fakanu ahsana mardudan minkum. Lalu Nabi kata, sesungguhnya aku pernah baca suratul Rahman kepada bangsa jin pada satu malam jin datang. Allahu Akbar. Nabi SAW, ya, telah dipertemukan dengan sekumpulan jin, lalu Nabi membacakan suratul Rahman. Jadi ini menunjukkan satu surah yang memang sesuai untuk jin. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan, ada friend Facebook daripada bangsa jin ya, suratul Rahman adalah surah yang sangat sesuai untuk mereka. Daripada awal hingga ke akhir, surah ini memang ditujukan juga kepada bangsa jin, bukan hanya kepada bangsa manusia. Satu-satunya surah yang alamatnya adalah 2. Bukan hanya manusia, sebab Quran memang diturunkan kepada kita, tetapi rupa-rupanya Quran juga memberikan taklif kepada bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan surah yang Nabi pilih untuk bacakan kepada mereka adalah suratul Rahman. Lalu Nabi kata, depa mereka menjawab lebih baik daripada kamu. Rupa-rupanya tindakan para sahabat sakatu duduk diam tadi baik, tetapi Nabi kata ada yang lebih baik daripada tu. Ada yang lebih baik daripada tu. Iaitulah Nabi kata, ya, sallallahu alaihi wasallam, kuntu kullama ataitu ala qawlihi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap kali aku sampai pada satu ayat berikut, iaitulah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, setiap kali makna 31 kali, bila aku habis baca ayat tu, qalu la bi syai'in min ni'amik, la bi syai'in min ni'amik,
la bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Allahu akbar. Ya, Nabi mengatakan jin respon, tak ada satu pun nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan, dan segala puji bagimu. Jin Muslim, tuan-tuan. Jadi apa pengajaran dia daripada hadis ni? Subhanallah. Biarkan emosi kamu memberikan reaksi kepada Quran yang ajaib. Jangan kerana orang lain duduk diam, kamu pun duduk diam. Kalau kamu nak menangis, silakan menangis. Kalau kamu nak kata macam jin nak kata, silakan kata. Masing-masing jangan terikat dengan sesiapa untuk memberikan emosi, refleksi, reaksi kepada Al-Quran yang dibacakan. Seolah-olah setiap ayat Al-Quran itu memerlukan kita sebut sepatah, tuan-tuan. Seolah-olah setiap ayat Al-Quran itu memanggil kamu, lalu kamu kena jawab labbaik Allahumma labbaik. Seolah-olah setiap ayat-ayat Allah Ta'ala ni nak dengar, kamu dengar ke tidak? Sami'na wa ata'na. Seolah-olah begitu. Maksudnya jangan sekadar dengar, tetapi kena ada respon. Seolah-olah kamu sedang berdepan dengan raja yang berkata sesuatu kepada kamu, yang mana kamu bila mendengar apa raja kata, jangan sekadar berkata dengan tidak menyebut apa-apa. Sekurang-kurangnya tunjukkan kamu punya sokongan, tunjukkan kamu punya penghormatan, ketaatan dengan berkata, kami dengar. Subhanallah, seperti bala tentera. Bala tentera di medan tempur, bila komander panggil, kami siap, kami sedia. Kita boleh belajar daripada bala tentera, kan? Jadi ini antara perkara yang menarik kita boleh pelajari daripada hadis mengenai respon kaum jin kepada suratul Rahman. Allahu akbar. Kemudian M ini adalah mahalnya penurunan Al-Quran. Quran bila turun, tuan-tuan, mahal nilainya. Di mana maksud mahal? Mahal kat sini adalah para sahabat tidak sekadar menghafal. Para sahabat tidak hanya follow bacaan Nabi SAW. Mahalnya Quran adalah bila disebarkan. Mahalnya Quran bila karakter kamu adalah apa yang Quran sebut. Mahalnya Quran adalah bila Quran itu non-Muslim tak payah tengok Quran, dia tengok kamu, dia boleh nampak Quran punya ajaran. Quran itu disebarkan dengan akhlak kamu, dan Quran itu disebarkan dengan lisan kamu. Saya sebut isu ini kerana satu cerita yang membabitkan seorang mufassir hebat dari kalangan para sahabat, seorang tokoh penting dalam para sahabat, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh baca tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Kathir tentang cerita berikut. Saya pun baru upload di Facebook saya video menggambarkan apa yang terjadi kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam filem Umar series. Izinkan saya membacakan cerita berkenaannya. Saya terjemahkan terus. Orang yang pertama mengumandangkan Quran dengan jahar, mengumandangkan Quran dengan jahar maknanya membaca Quran dengan kuat selepas Nabi SAW di Makkah adalah Ibnu Mas'ud. Pada satu hari, para sahabat berhimpun dan berkata, Quraisy tidak pernah mendengar Al-Quran yang kita bacakan dengan kuat. Maka ada tak dari kalangan kita yang boleh memperdengarkan kepada mereka Al-Quran? Lalu Ibnu Mas'ud tampil barangkali di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, menawarkan diri. Ibnu Mas'ud masa ni budak muda, pengembala kambing. Terus saya teringat kepada cerita Hawariyun, yang paling muda dari kalangan Hawariyun yang tawar diri untuk menghadapi risiko perjuangan. Dia paling muda. Hawariyun juga yang paling muda disalib di tiang salib. Lalu para sahabat berkata, kami bimbang kalau kamu sebab kamu ni tak ada asyirah. Makna kalau hang kena belasah, tak ada keluarga akan defend, tak ada himayah akan berlaku. Jadi kena cari orang lain. Tetapi
Ibnu Mas'ud tidak menerima justifikasi berkenaan, lalu beliau mengambil tugasan berkenaan, lalu berdiri di maqam Ibrahim, lalu membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dan bila sampai kepada ayat-ayat tertentu, telah berkumpul ke atasnya pemimpin-pemimpin Quraisy, lalu memukulnya di bahagian badannya dan kepalanya. Beliau cedera, tuan-tuan, kena belasah sebab baca suratul Rahman. Mahal Quran ni, tuan-tuan. Ketika ia diturunkan, kenapa 23 tahun? Sebab Quran bila turun, para sahabat bukan setakat cuba hafal. Kalau setakat nak hafal, setahun boleh selesai proses hafalan 114 surah. Tetapi kenapa Allah turunkan sikit-sikit ayat? Sebab 10 ayat turun bukan hanya untuk kamu. Kamu kena sebar pada orang lain. Dan bila kamu sebar ayat ni, kamu kena belasah, kamu kena sakit. So very takes time. Sebab tu aku tak jatuhkan ayat seterusnya, supaya kamu bertenang dengan ayat-ayat yang baru diturunkan. Sebab kamu kena sebar. Ya, subhanallah. Jadi ini mahalnya penurunan Al-Quran kerana disebarkan, tidak sekadar dihafal dan dibaca. Adalah adanya ayat azab dalam surah kasih sayang. Yang ni menarik untuk kita bincang, kerana ayat 37 hingga 44 adalah dalam kategori ayat-ayat azab. Jadi pelik, ada orang tanya soalan, Ustaz, surah Ar-Rahman yang bermaksud penuh kasih sayang, sepatutnya semua ayat-ayatnya menceritakan tentang kasih sayang Allah. So okey dah, permulaan surah ini bahagian pertama nikmat Allah Ta'ala bagi kepada manusia, nikmat tumbuh-tumbuhan, nikmat penciptaan, nikmat berlayar dengan selamat, nikmat lu'lu' marjan yang mahal ditemui, nikmat itu, nikmat ini. Tetapi kenapa ayat 37 sampai 44 tu adalah ayat-ayat azab? Jadi macam tak sesuai je dengan suratul Rahman, Ustaz. Okey, pertama sekali, surah Ar-Rahman cerita syurga paling panjang dalam Quran. Itu nombor satu, kena ingat. Cerita syurga paling terperinci, paling banyak disebut dalam suratul Rahman. So jangan kita tak nampak fakta yang pertama. Sesuai dengan surah ini yang tentang Maha Pengasih, anda nampak rahmat Allah lebih daripada murka. Rahmat Allah lebih daripada murka. Seolah-olah Allah Ta'ala turunkan surah ini untuk memujuk 31 kali, ayuh ke syurga, kembalilah ke syurga, kembalilah ke syurga. Itu nombor satu. Yang nombor dua, perumpamaannya beginilah, nak mudah faham. Walillahil mathalil a'la. Raja yang sangat baik, sangat mendengar segala permintaan rakyat, mahu memberi sebanyak-banyaknya kepada rakyat, membantu rakyat dalam kesusahan. Tidak semua akan membalas kebaikan raja dengan cara yang baik. Ada sahaja yang akan mengambil kesempatan. Jadi yang ambil kesempatan ini menyebabkan adanya ayat-ayat 37 hingga 44. Iaitulah mereka yang tidak mahu ke syurga, mereka yang mahu bertindak zalim kepada manusia yang nak ke syurga. Maka kepada orang-orang begini kena ada ayat-ayat yang menenangkan orang-orang beriman. Sebab apa? Orang beriman tak akan balas tindakan orang-orang zalim, sebab Allah telah menyediakan kepada mereka pembalasan. Jadi itu rahmat kepada orang beriman. Saya tak nak balas apa dia buat, sebab Allah Ta'ala sudah menyediakan pembalasan kepada mereka. Siapa tembak MH370, siapa tembak MH17, sampai ke sudah tak tahu siapa yang buat. Jadi orang beriman akan tenang. Bila pengadilan tidak berlaku dengan baik di atas muka bumi, Allah akan menguruskan dia orang. Jadi ayat tu sendiri jadi rahmat kepada orang beriman untuk tidak respon sebagaimana yang diperlakukan musuh-musuh mereka. Jadi ustaz moderator kita pun dah muncul di situ sebagai peringatan kepada saya untuk menamatkan kuliah ataupun meraihkan soalan. Silakan ustaz. Wallahu alam, kita tak sampai dekat end, tapi saya yakin kita boleh tutup dengan end nanti insya-Allah. Ya, saya tak dengar ustaz. Ada soalan ustaz? Baru dengar. Oh, boleh teruskan.
Oh, ingat kau Ustaz muncul nak bagi red light. Okey, kalau okey Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz, bagi ruang sedikit lagi. Okey, sekali lagi saya nak sebutkan tadi kenapa ada ayat azab, ya. Ayat azab ini adalah untuk menjadi rahmat bagi orang beriman. Sebab apa? Sebab manusia adalah manusia. Diberikan tawaran yang begitu hebat, manusia adalah manusia, akan ada saja menurut hawa nafsu dan menjadi binatang. Kepada mereka ini Allah Ta'ala memberikan keadilan. Ya, Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka pembalasan. Kenapa kena sebut dia orang akan dibalas? Supaya kamu, wahai orang beriman, dapat kekal, tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi still ayat-ayat azab adalah rahmat kepada orang beriman, untuk tidak membalas perbuatan mereka sebagaimana mereka buat kepada kita atau ahli keluarga kita. Ya, sebab itu dalam ayat 33 tuan-tuan, ayat 33 Allah Ta'ala bagi tahu dekat jin dan manusia yang hampa semua yang melakukan jenayah takkan boleh lari daripada ayat 33. Apakah ayat 33? Yang menceritakan tentang jin dan manusia takkan boleh lari daripada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ramai kita salah faham ayat 33. Mereka selalu kaitkan ayat 33 ni dengan satelit yang berada di angkasa lepas sebagai bukti manusia boleh terbang ke angkasa lepas, menembusi petala, menembusi langit dengan kekuasaan yang Allah Ta'ala beri. Mereka tafsirkan sultan sebagai satelit. Sebenarnya ni salah tafsir. Ayat 33 saya nak sebutkan, ya, ayat 33 konteksnya adalah ayat 31, iaitulah pengadilan di padang mahsyar. Sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan. Kami telah menetapkan satu tarikh, kami tak akan balas perbuatan kamu di dunia, tapi ada satu tarikh kamu akan face to face dengan kami, dan kamu adalah beban. Kamu membawa beban pada hari berkenaan as-thaqalan. Maka kami dah set up appointment berkenaan, kamu tak akan boleh lari daripada hari perhitungan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan pada hari itu kamu nak lari mana? So datang ayat 33 sebagai respon kepada ayat 31. So ilmu munasabah, ilmu kaitan dengan ayat, dia membantu kita dalam memahami ayat tu tentang apa sebenarnya. So dia bukan cerita pasal satelit, dia bukan cerita pasal teknologi manusia boleh menembusi bila Allah Ta'ala izin. No. Dia menceritakan tentang padang mahsyar. Adapun tafsiran yang kedua yang juga boleh diterima adalah manusia takkan boleh menembusi angkasa lepas, 7 petala langit, kecuali dengan kekuatan yang Allah Ta'ala bagi. Lalu para ulama segelintir mengatakan inilah ayat menunjukkan kedudukan Nabi Isa dan sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Isa diberikan kemampuan untuk diangkat naik ke langit dengan sultan. Nabi dapat mi'raj dengan sultan. Dan siapakah sultan? Allah Azza wa Jalla punya kekuasaan. Jadi akhir sekali, sebelum rakan-rakan miss saya, especially di IG kalau ada yang follow, nikmat sebenar tadabbur adalah satu ayat penuh makna. Dia ada kaitan dengan apa saya sebut tadi, iaitulah pada A tadi. Ya, kenapa ayat berulang, bila kita ulang jadi seronok, dia kena N. N tu kena faham elok-elok ayat tu pasal apa. So bila diulang, dia adalah nikmat. Okey, isunya begini. Ayat 1 suratul Rahman berbicara tentang Ar-Rahman, tetapi ia adalah mubtada dalam bahasa Arab. Ia memerlukan kepada predikat, subjek perlukan predikat. Tetapi kenapa tidak ada khabar selepas mubtada pada ayat 1? Pertama, belajar kita sesuatu, Allah tidak memerlukan khabar. Allah tidak memerlukan sesiapa. Allah berdiri dengan sendirinya. Ya, Allah Ta'ala tidak memerlukan sesiapa. Itu pengajaran nombor 1. Ar-Rahman berdiri begitu, sedangkan kaedah bahasa Arab memerlukan kepada Ar-Rahman 'allamal Quran satu ayat, tetapi Ar-Rahman 'allamal Quran jadi 2 ayat. Yang kedua, dan inilah poin saya, ayat 2 sampai ayat 78 adalah tafsiran Ar-Rahman. Allah mentafsirkan ayat 1 dengan ayat-ayat selepasnya. Allah Azza wa Jalla sendiri menjelaskan makna Ar-Rahman. Dalam perkataan lain, rakan-rakan semua, kita memerlukan 77 ayat untuk faham makna Ar-Rahman. Lalu
kita baca apa sebenarnya dalam suratul Fatihah. Sampai bergegas benar kita semayang. Ada tak berlaku penghayatan dan pengulangan Ar-Rahmanir Rahim sebelum Maliki Yaumiddin? Ar-Rahman tu sendiri apa maksudnya? Apa patut dalam fikiran kita bila sebut Ar-Rahman? Ada tak dalam fikiran kita ni Ar-Rahman adalah nikmat-nikmat yang disenaraikan dalam suratul Rahman? Ada tak dalam fikiran kita bila sebut Ar-Rahman adalah pembalasan yang baik? Yang mana suratul Rahman menyebut 2 syurga. Kepada setiap orang mukmin akan dapat 2 syurga. Yang subhanallah tidak disebut dalam surah-surah yang lain. Jadi ada tak semua itu bila kita sebut Ar-Rahman? Satu perkataan dalam Quran Allah Ta'ala ajar kita maknanya adalah 77 ayat. Betapa mendalamnya satu perkataan. Ya, bahasa Arab datang asal usul daripada manusia yang bernama bangsa Arab. Tetapi Quran adalah bahasa Arab daripada Allah. Allah Ta'ala cipta manusia, Allah Ta'ala menurunkan bahasa Arab bayan, maka Allah Ta'ala menjadikan bahasa Arab Quran mukjizat. Maksudnya apa? Ya, Allah memilih sebaik-baik perkataan untuk sampai kepada maksud yang sebenar. Lalu hendaklah seseorang yang membaca Al-Quran itu memahami dengan mendalam setiap makna-makna perkataan. Sehingga satu kalimah, satu ayat boleh mengandungi pelbagai makna. Tanawu' fil ma'ani. Satu ayat kadang mempunyai pelbagai makna yang tidak berkonflik, saling melengkapi. Pengajarannya adalah 1001 hikmah daripada satu ayat. Ya, jadi jangan kita jadi dari kalangan orang-orang yang mengabaikan hak setiap kalimah yang saya sebutkan tadi, ilmu tafsir. Ya, belajarlah. Terjemahan barangkali 1/3 daripada makna wal asri. Terjemahan barangkali 1/5 daripada makna wal asri. Terjemahan mengambil satu pendapat daripada tafsir. Tetapi dengan memahami ilmu tafsir, kita diperlihatkan dengan kepelbagaian makna. Ya, jadi dia menyebabkan kita punya tadabbur akan lebih mendalam. Ar-Rahman rupa-rupanya apa? Ar-Rahman yang Maha Pengasih ni. Rupa-rupanya tu segala yang disenaraikan dalam suratul Rahman. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, saya kira itu sahaja sebagai sinopsis suratul Rahman. Seandainya ada soalan boleh ajukan. Ya Ustaz, kalau ada. Kalau tidak ada, izinkan saya menambah beberapa nota tambahan. Tetapi sebelum tu, saya harap rakan-rakan yang baru join dapat ingat balik apa yang telah kita sembangkan tadi. Rahman, suratul Rahman, di dalamnya ada 6 keunikan. Sebenarnya banyak keunikan, tetapi sebab masa 1 jam, saya share 6 sahaja dan saya dah akronimkan. Hari itu adalah rahmatnya penurunan Al-Quran berdasarkan 4 ayat pertama. Ya, yang kedua, ayat 31 kali berulang ada hikmah mengajar makna tadabbur. H pula adalah hadis tentang jin respon, mengajar kita kena respon, hati kita kena sahut Al-Quran yang kita dengar. M adalah mahalnya penurunan Al-Quran, kerana Ibnu Mas'ud kena belasah. Bukanlah bermaksud kita kena cari pasal dengan sesiapa, tetapi Quran kena sebarkan. Itu baru menunjukkan mahalnya Al-Quran. A adalah adanya ayat azab untuk menjadi belas kasihan Allah pada orang beriman. Dan akhir sekali, N adalah nikmatnya tadabbur. Apabila kita faham, satu kalimah sahaja memerlukan berjela-jela penghuraian daripada para ulama. Menerusi Ar-Rahman sendiri dihuraikan Allah memerlukan kepada 70 7 ayat selepas ayat yang pertama. Wallahu a'lam.